Baik, kembali dalam cerita kita terus memberi fokus kepada menjelang pembentangan bajet ataupun belanjawan 2022 yang mana untuk waktu ini dan juga segmen kali ini kita nak melihat kepada khususnya bagaimana kita boleh memberi fokus dan juga tumpuan kepada golongan muda ataupun belia. Saya nak memetik pada apa yang telah pun dimaklumkan sebelum ini iaitu berkaitan dengan agenda bajet belia 2022 yang mana mencadangkan dasar ekonomi belia diwujudkan melalui insentif, geran-geran bantuan dan juga pembiayaan boleh ubah yang mesra belia bagi memperkasakan ekonomi kumpulan berkenaan. Dan ini sebenarnya yang dipetik ataupun disuarakan sendiri oleh Timbalan Menteri Perpaduan Negara Senator Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal yang mana mengatakan saranan tersebut dibuat berdasarkan penelitian unjuran prestasi terkini ekonomi negara serta inisiatif pembaharuan kewangan awam. Jadi untuk waktu ini saya ingin bersama dengan wakil daripada Majlis Belia Malaysia MBM, Encik Fazli Hassan. Assalamualaikum Encik Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita nak meneruskan tumpuan pembentangan belanjawan 2022 fokus kepada golongan muda dan juga belia, mungkin pada waktu ini memberi sedikit pandangan berkaitan dengan cadangan dasar ekonomi belia yang disebutkan oleh Timbalan Menteri Perpaduan Negara Senator Wan Ahmad Faizal semalam. Okey, memang kita terlibat dengan agenda belia 2022 ni. Pada bulan 8 yang lepas, memang kita ada mencadangkan beberapa perkara lah kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk kita bawa dalam sesi konsultasi awam berkaitan dengan bajet ni. Jadi antara perkara yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan kita minta supaya pihak kerajaan untuk mempelbagaikan geran untuk merangkumi dengan lebih meluas kumpulan sasaran dalam bidang keusahawanan seperti bidang e-sport, agropreneur, muda dan lain-lain. Serta yang lebih penting bagi kita ialah supaya permohonan-permohonan geran ini dipermudahkan. Supaya belia-belia kita di akar umbi mudah untuk memohon segala apa yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Itu antara perkara-perkara yang kita sebutkan dalam konsultasi tersebutlah. Selain daripada itu, kita juga menyarankan agar kerajaan melaksanakan subsidi bersasar dan meluaskan cakupan program insentif serta geran bantuan kerajaan khasnya kepada adik-adik kita ataupun belia-belia kita yang ada di universiti lah, sama ada FPTA ataupun FPTS. Selain daripada meluaskan juga cakupan program insentif dan geran bantuan kerajaan kepada belia-belia lepasan bidang TVET, kemahiran pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Itu antara yang kita bincangkanlah dalam program konsultasi tersebutlah. Cik Fazli, kalau boleh saya nak bertanyakan, menjelang pada pembentangan bajet ataupun belanjawan 2022 ni, kita fokus kepada anak muda, apa jenis bantuan insentif ataupun sokongan yang lebih bersasar melihat kepada pembangunan anak muda? Kita tahu dalam tempoh pandemik setahun lebih ini, anak muda antara golongan yang paling terkesan, ramai yang hilang kerja, ramai yang terjejas pendapatan mereka. Jadi untuk melihat kepada menjana semula sektor pekerjaan yang membabitkan anak muda, apa yang boleh dicadangkan dan apa yang diharapkan oleh Majlis Belia Malaysia sendiri dalam belanjawan 2022 ni? Kita mengharapkan program skim perantisan nasional yang telah 2 kali diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, ianya dapat diteruskan dan ditambahkan lagi peruntukannya lah. Kerana dengan program skim perantisan nasional ni, dia memberi peluang kepada anak-anak muda untuk kita mendapat pekerjaan lah, job matching. Jadi dengan pertambahan bajet dalam program tersebut, saya percaya ianya akan membantu anak-anak muda yang diberhentikan kerja dan sebagainya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Selain daripada itu, kita juga mengharapkan supaya ada peruntukan tambahan juga berkaitan dengan keusahawanan belia ni, terutamanya digitalisasi ekonomi ni, di mana hari ini kalau kita lihat ramai anak muda terlibat dengan online bisnes dan sebagainya. Jadi kita harapkan ada dana atau peruntukan khas yang disediakan kepada anak-anak muda yang terlibat dalam bidang tersebut. Ramai anak muda seperti yang Encik Fazli katakan, ramai anak muda yang kini berjinak-jinak dalam keusahawanan. Kalau kita lihat, ramai juga anak muda yang gagal dalam melakukan perniagaan mereka secara atas talian. Mungkin untuk waktu ini, apa yang boleh diberi sokongan ataupun dorongan untuk memastikan golongan usahawan daripada golongan belia ini dapat bangkit dalam tempoh dalam tahun pemulihan akan datang?
Macam saya sebutkan tadi, kita mengharapkan dana bantuan daripada kerajaan lah untuk membantu mereka ni sama ada memperbesarkan perniagaan mereka ataupun mereka ni bergiat dengan lebih aktif lagi dalam bidang ekonomi, digitalisasi ekonomi ni. Jadi dengan adanya bantuan daripada agensi-agensi kerajaan seperti MDEC dan lain-lain, saya rasa ianya boleh membantulah anak muda untuk bangkit terus dalam perniagaan online ni. Baik, yang terakhir sekali dalam 1 minit yang akhir ini mungkin boleh dikongsikan harapan untuk bantuan yang diperlukan khususnya bagi golongan muda di masyarakat ataupun masyarakat belia di luar bandar secara khususnya dalam Belanjawan 2022 ini. Okay, kita mengharapkan sebagaimana tahun-tahun yang sebelum ini, kerajaan memang amat mengambil beratlah tentang belia ni, terutama sekali belia-belia di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar. Jadi kita mengharapkan agar apa yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri nanti mencakupi kepada keseluruhan 8 golongan belia yang ada dalam negara kita ni. Jadi dengan adanya peruntukan-peruntukan ataupun pengumuman-pengumuman tertentu kepada belia ni, dapat membantu kita bangkit kembali lah selepas daripada kita berhadapan dengan COVID-19 ni. Okey, baik, terima kasih Encik Muhammad Fazli Hassan. Encik Muhammad Fazli adalah Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia MBM yang mana berkongsi pandangan menjelang pada pembentangan bajet ataupun Belanjawan 2022 melihat kepada fokus utamanya untuk bagaimana untuk membantu ataupun memulihkan golongan muda ataupun golongan belia yang terjejas teruk ataupun bagaimana boleh membantu mereka khususnya dalam bidang keusahawanan dalam tempoh ataupun dalam tahun pemulihan ekonomi. Baik, untuk waktu ini juga kalau boleh saya nak bersama dengan wakil daripada mahasiswa kerana semalam telah pun dikeluarkan kenyataan oleh Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan ataupun disebut sebagai MPPK yang mana memohon pertimbangan kerajaan untuk terus membantu mahasiswa melalui pembentangan Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan pada 29 Oktober ini iaitu pada hari Jumaat ini, dan ini yang dikeluarkan ataupun dinyatakan sendiri oleh presidennya iaitu Muhammad Amir Ashraf Muhammad Sabri yang mana mengatakan MPPK menyarankan 4 inisiatif yang inklusif yang diharap dapat dinikmati oleh mahasiswa melalui bajet 2022. Sebelum nak bercakap tentang 4 inklusif ataupun inisiatif yang inklusif ini, kalau boleh Amir mungkin boleh dikongsikan keadaan semasa secara khususnya melihat kepada tinjauan yang mungkin dilakukan oleh MPPK, keadaan semasa mahasiswa di seluruh negara pada ketika ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Pertama sekali, mahasiswa ketika ini sedang dalam proses peralihan daripada sesi pembelajaran secara dalam talian kepada sesi pembelajaran secara fizikal. Ramai mahasiswa sudah mula beransur-ansur pulang ke kampus dan KPT telah mengambil langkah yang sewajarnya lah dalam memastikan mahasiswa dapat pulang ke kampus dengan selamat dan juga mengurangkan risiko daripada jangkitan COVID-19. Dan juga mahasiswa sekarang tengah juga sedang mengadaptasi daripada pandemik kepada endemik. Amir, kalau diikutkan dalam kenyataan semalam disebutkan antara 4 inisiatif atau yang dilihat sebagai inklusif itu antara lain memohon untuk kerajaan memberikan bantuan sekali beri atau one off sekurang-kurangnya RM300 kepada mahasiswa dalam mana merealisasikan penetapan eloran latihan industri dan juga mewujudkan semula skim My Brain dan juga skim rumah graduan. Kalau boleh saya nak pergi yang pertama itu iaitu pemberian bantuan secara tunai. Adakah ia masih lagi relevan untuk waktu ini? Okey, apabila kita bercakap berkenaan bajet, sudah pasti yang selalunya menjadi tumpuan adalah berkenaan bantuan jenis tunai, di mana ianya sehingga hari ini sangat diperlukan oleh mahasiswa. Dan saya merasakan bahawa bantuan sebegini masih perlu diteruskan sebab MPBK membawa usul supaya sekurang-kurangnya RM300 diberi khas untuk mahasiswa bagi meringankan beban mereka. Lebih-lebih lagi sudah ada mahasiswa yang mula kembali ke kampus dan bantuan ini sedikit sebanyak akan meringankan beban mereka. Selain itu, bantuan-bantuan lain seperti penambahbaikan fasiliti universiti, bantuan makanan, barang-barang keperluan serta bantuan untuk sokongan mental mahasiswa juga diperlukan bagi memastikan bukan sahaja kebajikan terjaga tetapi dari sudut segi mental mahasiswa juga itu terus diberi perhatian.
mewujudkan semula skim My Brain, dan kalau diikutkan skim My Brain ini pernah diperkenalkan sebelum ini dan ternyata sangat dan juga amat membantu para pelajar pasca siswazah dalam membiayai pengajian mereka. Untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan khususnya dalam melihat cadangan untuk mewujudkan semula skim My Brain ini. Okey, baik. Skim My Brain ini kalau kita lihat sama ini menjadi tonggak bagi negara dalam melahirkan tenaga kerja mahir tempatan. Okey, dan juga telah berjaya melahirkan lebih ramai golongan pakar tempatan dalam pelbagai bidang sebelum ini. Ramai mahasiswa yang ingin belajar ke peringkat yang lebih tinggi tetapi mungkin mempunyai masalah kewangan. Oleh itu, wajarlah kerajaan untuk mengembalikan semula inisiatif ini kerana saya merasakan ianya satu kerugian kalau kerajaan tidak memberi ruang dan peluang kepada mahasiswa yang ingin belajar ke peringkat yang lebih tinggi kerana mereka mempunyai semangat dan keazaman untuk belajar dan menjadi pakar-pakar yang bakal menyumbang kembali kepada negara. Buat masa ini memang ada My Brain, namun terhad kepada bidang sains sahaja. Dan saya merasakan lebih baik untuk kerajaan membuka semula My Brain kepada pemohon dari semua bidang agar ialah dalam keadaan pandemik ini kita tahu krisis dari segi peluang pekerjaan dan juga mungkin mahasiswa dan juga pelajar dapat mengambil masa ini untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Amir, mungkin kita ada lebih kurang dalam 1 minit yang akhir ini dalam memenuhi hasrat kerajaan dalam mana kita ingin melihat lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang berumur 30 tahun ke bawah ataupun golongan belia ataupun anak muda memiliki rumah sendiri. Saya difahamkan ada cadangan daripada MPPK yang mana merasakan perlunya ada satu skim khas yang diperkenalkan bagi membolehkan graduan juga dipermudahkan urusan untuk memiliki rumah. Mungkin boleh dikongsikan pentingnya untuk melihat pada cadangan yang diusulkan sendiri oleh MPPK ini. Okey, sebenarnya kita lihat kepada keperluan rakyat Malaysia pada ketika ini adalah untuk memiliki rumah sendiri. Okey, lebih pada 20 bilion nilai rumah yang tidak terjual kerana kesukaran rakyat Malaysia untuk membeli rumah kerana syarat-syarat keperluan yang sukar bagi mereka. Bahkan rakyat Malaysia hanya memiliki rumah sendiri apabila umur menjangkau 30-an. Oleh itu saya merasakan adalah relevan untuk urusan mendapatkan rumah sendiri ini dipermudahkan sejak di peringkat graduan lagi. Okey, kerana MPPK membawa usul ini supaya skim rumah graduan ini dapat diwujudkan dan para graduan dapat merancang dengan lebih mudah untuk mendapatkan rumah sendiri dengan pelbagai inisiatif berkaitan skim rumah graduan tersebut. Sebab yang skim yang berada sekarang ini terbuka kepada semua golongan. Mungkin ada mekanisme yang lebih boleh memfokuskan pada golongan tertentu, antaranya belia bandar, benda luar bandar, B40 serta golongan graduan. Sebab kemampuan setiap golongan ini berbeza dan tidak sama mengikut taraf kehidupan masing-masing. Baik, terima kasih Muhammad Amir Ashraf. Muhammad Sabri Muhammad Amir Ashraf adalah Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan yang berkongsi pandangan melihat kepada menjelang pembentangan Belanjawan 2022, Bajet 2022, melihat kepada fokus untuk memberi sedikit pandangan melihat kepada kebajikan mahasiswa IPT dan juga IPTA dan juga IPTS. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sumber Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.